Institusi Islam dan pentadbiran. Institusi Islam dan pentadbiran terbagi kepada 3. Yang pertama khilafah, yang kedua majlis syura dan yang ketiga hizbah. Khilafah ni terbahagi kepada 2, iaitu institusi imamah dan institusi imarah. Kita pergi kepada institusi khilafah terlebih dahulu. Institusi khilafah ni dari segi bahasa bermaksud penggantian, manakala institusi khilafah bermaksud institusi pemerintahan dan pentadbiran yang menggantikan Rasulullah SAW dalam melaksanakan tanggungjawab agama, menyeru kepada kebaikan dan melaksanakan syariah yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya di atas muka bumi. Orang yang menduduki institusi khilafah ini dikenali sebagai khalifah yang bermaksud pengganti. Dari segi falsafahnya, institusi khilafah mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sama seperti tugas dan tanggungjawab yang dipikul oleh Rasulullah SAW. Perbezaan tunggal antara kerasulan dan kekhilafan hanyalah para rasul menerima wahyu daripada Allah, manakala para khalifah tidak menerima wahyu. Namun begitu, oleh kerana mereka terdiri daripada orang yang paling rapat dengan Rasulullah SAW semasa hayat baginda, maka mereka berupaya memahami segala rahsia-rahsia syariat dan falsafah pemerintahan Islam dan mampu memerintah dan mentadbir masyarakat seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Sekalipun para khalifah dianggap sebagai para pengganti Rasulullah, mereka tidak dianggap sebagai orang yang boleh mengatasi undang-undang dan tidak boleh ditegur. Mereka juga tertakluk kepada sistem undang-undang yang sama seperti yang dikenakan ke atas rakyat biasa. Mereka mestilah ditegur dan diperbetulkan jika mereka melakukan kesalahan. Okey, seterusnya kita pergi kepada institusi imamah. Institusi imamah bermaksud kepemimpinan. Dengan itu, institusi imamah merupakan institusi kepemimpinan dan orang yang memimpin dikenali sebagai imam. Dalam Islam, terdapat beberapa peringkat imamah, khususnya imamah dalam sembahyang dan imamah dalam pemerintahan. Walaupun kedua-duanya berbeza dari segi keluasan dan skop maknanya, namun kedua-duanya mempunyai persamaan dari segi falsafah dan ciri-ciri. Dari segi falsafahnya, kedua-dua peringkat imamah ini bertujuan untuk memastikan sesebuah masyarakat dan organisasi dapat berjalan dengan teratur, berkesan dan mencapai matlamat unggul keredaan Allah. Seorang imam baik dalam sembahyang maupun dalam pemerintahan bertanggungjawab memastikan makmum dan pengikutnya dapat menunaikan kewajipan masing-masing secara yang terbaik seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, anda sebagai ahli masyarakat perlu memilih orang yang layak menjadi imam dalam sembahyang maupun pemerintahan. Seterusnya, institusi imarah. Institusi imarah bermaksud kerajaan, manakala orang yang menduduki tempat imarah itu pula dikenali sebagai amir atau raja. Dari konsepnya, institusi imarah lebih umum daripada institusi khilafah dan institusi imamah. Ini kerana imarah bererti mentadbir urusan ahli masyarakat secara adil seperti yang dikehendaki oleh Allah SWT dan Rasulnya. Namun dalam pengertian yang khusus, institusi imarah lebih merujuk kepada sistem pemerintahan beraja. Dalam sejarah, institusi imarah biasanya berdasarkan sistem kekeluargaan, iaitu jawatan amir diwarisi secara pusaka daripada ayah kepada anak dan seterusnya. Seterusnya kita pergi kepada definisi syura. Yang pertama, perkataan syura berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud meminta pendapat dan persefahaman dalam perundingan. Syura dalam pentadbiran Islam membawa maksud berkongsi pendapat dengan orang lain tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Semangat syura yang dianjurkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah adalah untuk membantu dan memandu umat Islam agar mentadbir negara, organisasi dan keluarga dengan cekap dan berkesan untuk mencapai kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Seterusnya kita pergi kepada definisi hizbah. Hizbah bertindak sebagai satu institusi yang bertugas memerhati dan meninjau supaya semua kerja, iaitu amanah yang diberikan, berjalan di atas landasan
menegakkan yang baik iaitu ma'ruf dan mencegah yang jahat iaitu mungkar. Hizbah yang dibentuk oleh kerajaan ialah untuk membasmi penyelewengan dalam negara seperti rasuah, riba, monopoli dan dakwaan palsu. Individu yang bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas pengawasan ini digelar sebagai Al-Muhtasib iaitu pelaksana atau penguat kuasa. Lagi sekali kita pergi kepada kesimpulan. Boleh disimpulkan bahawa telah terbuktinya institusi Islam dan pentadbiran Malaysia telah banyak memberikan sumbangan yang amat berguna dan bermanfaat kepada masyarakat, agama dan negara, terutamanya dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Pembangunan institusi Islam dan pentadbiran di Malaysia pada hari ini telah berkembang dengan cekap dan hikmah untuk memajukan umat Islam tanpa memudaratkan golongan yang bukan Islam. Oleh yang demikian, pelaksanaan institusi Islam dan pentadbiran yang berlandaskan kepada ajaran Islam perlu dikekalkan dan diperluaskan lagi demi mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Hakim bin Adam. Saya akan membentangkan tentang pembentukan pemerintahan Islam. Pembentukan pemerintahan Islam kat sini ada dua. Pemerintahan pada zaman Rasulullah SAW dan juga pemerintahan pada zaman Khulafa Ar-Rashidin. Baiklah, kita tengok pada pemerintahan zaman Rasulullah SAW. Selepas hijrah, bermulalah pemerintahan Nabi Muhammad dan kemudian baginda mendirikan masjid. Perkara pertama sekali, baginda mendirikan masjid. Tak silap saya, Masjid Quba. Dan kemudiannya, Masjid Nabawi. Dan seterusnya, menyatukan dan mempersaudarakan masyarakat. Daripada masyarakat di Madinah yang dikatakan Yathrib sebelum Madinah dengan masyarakat Mekah dipersaudarakan. Dan seterusnya membentuk perlembagaan dan negara Madinah. Kemudian membentuk Majlis Syura yang diketuai oleh baginda. Walaupun baginda ni telah pun perfect dengan pemikirannya, tetapi baginda memerlukan idea daripada sahabat-sahabat yang lain. Sebab itulah baginda membentuk Majlis Syura. Memperkenalkan sistem ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Quran dan juga As-Sunnah tanpa ada unsur riba, judi dan sebagainya. Dan yang seterusnya, mengasaskan undang-undang mempunyai syariat dan seluruh aspek kehidupan. Seperti undang-undang jenayah, kalau ada yang mencuri, dikenakan hukum hudud potong tangan dan sebagainya. Dan yang terakhir yang ada kat dalam slide ni ialah menjamin keadilan dan hak warga negara, keadilan rakyat dan sebagainya. Seterusnya kita tengok pada pemerintahan zaman Khulafa Ar-Rashidin. Pemerintahan zaman Khulafa Ar-Rashidin terdiri daripada Abu Bakar As-Siddiq dan disambung oleh Umar Al-Khattab, kemudian sambung oleh Uthman bin Affan dan kemudiannya sambung oleh Ali bin Abi Talib. Konsep yang diaplikasikan oleh Khulafa Ar-Rashidin dalam pemerintahannya ada 4. Yang pertama, keadilan. Setiap pemerintahan dalam sebuah negara, keadilan adalah sangat penting untuk membangunkan negara dengan harmoni dan aman tanpa perbalahan dan juga kritikan dalam negara tersebut. Dan yang kedua, kesamarataan. Setiap individu dan setiap manusia mempunyai pelbagai dan perbezaan sifat antara satu sama lain. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih.
ada juga yang rambutnya kerinting dan ada yang rambutnya lurus. Dan mereka ni bermacam-macam sifat dan bermacam-macam ciri. Tapi mereka tetap dilayan sama rata. Seperti kita tengok, ada yang mempunyai pangkat harta dan ada juga yang hanya hamba sahaja. Tetapi dalam Islam mereka ni dilayan sama rata. Dan seterusnya, kebebasan. Mereka diberi kebebasan untuk melakukan apa sahaja yang mereka mahu, selagi mana perbuatan yang mereka lakukan itu tidak melanggar syariat Islam, tidak ada kecuaian dalam beribadah dan tidak ada berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu sehingga orang tidak menyukai perbuatan tersebut. Dan yang terakhir, ketulusan. Sebagai pemerintah, mereka mempunyai tanggungjawab yang besar dan juga amanah yang berat. Setiap tanggungjawab dan amanah mereka perlu melakukan dengan secepat yang mungkin tanpa menangguhkan tanggungjawab mereka sendiri. Kerana sebagai seorang pemimpin, mereka perlu ada ketulusan dalam hati. Kita masuk pada tanggungjawab khalifah dan rakyatnya. Tanggungjawab sebagai khalifah. Yang pertama, mentadbir urusan dunia dan agama. Segala urusan yang ada kat dunia seperti politik, siasah politik, ekonomi dan sebagainya semua ditadbir oleh khalifah. Dan juga begitu juga dengan agama. Mentadbir urusan agama seperti tarbiyah Islam dan juga penyebaran Islam. Mereka perlu mentarbiah kepada rakyatnya tentang agama Islam, memperkuatkan Islam kepada rakyatnya dan menyebarkan Islam kepada negara-negara lain. Dan seterusnya, mentadbir urusan ketenteraan supaya dapat melindung negara daripada serangan musuh. Dan seterusnya, memelihara Darussalam, negara yang harmoni. Dan seterusnya, menyusun pentadbiran kerajaan supaya tidak ada pergolakan tidak ada pergolakan politik dan keganasan ataupun mendera orang-orang bawahan dan sebagainya. Dan kemudian membangunkan negara dengan memajukan negara daripada aspek ekonomi dan mengurus pentadbiran kewangan. Mereka juga bertanggungjawab untuk mengurus Baitul Mal dan zakat dan sebagainya. Membina kemakmuran negara supaya tidak ada permusuhan dan berpecah belah di dalam negara tersebut. Pentadbir urusan hak dan keadilan. Mentadbir urusan hak dan keadilan. Mereka juga bertanggungjawab dalam hak asasi kemanusiaan dan juga keadilan rakyat mereka sendiri. Dan akhir sekali, sistem hisbah. Sistem yang melakukan amar makruf nahi munkar. Tanggungjawab rakyat terhadap khalifah. Senang saja kat sini. Tanggungjawabnya ialah mentaati khalifah ataupun mentaati pemimpin. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah, iaitu Muhammad, dan ulil amri, iaitu pemimpin di antara kamu.
Surah An-Nisa ayat yang ke-59.